Oke, kita mulakan surah Al-Qasas, mulai daripada ayat 10. Saya ulang, surah Al-Qasas mulai daripada ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbaha, dan jadilah ia al-fuadu, oleh hati Ummi Musa, ibu Musa, farigha, yang kosong. Ingkadat, bahwasanya hampir-hampirlah ia. Latu berdia, bahawa ia nampakkan. Bihi, dengannya. Dalam bracket latu berdia tu, bukakan rahsia. Dalam bracket ni, bukakan rahsia. Laula, jikalau tidak, bahawa robatna, telah kami teguhkan, ala qalbiha, atas hatinya. Litakuna, supaya ia jadi, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Baik, masih lagi kisah Musa sewaktu bayi, yang mana ibunya hanya dapat menjaga sebentar dan menyusukan sebentar, tapi takut seandainya diketahui oleh Fir'aun atau orang-orangnya, nescaya bukan Musa saja dipancung, tapi juga ibunya akan menerima hukuman yang sama. Jadi ibu Musa dalam keadaan ketakutan, membela dalam keadaan ketakutan. Akhirnya Allah ilhamkan, kalau engkau takut, engkau layarkan saja ke dalam laut, biarkan ia berlayar. Maka ilham itu diikutilah. Daripada dia menyimpan akan membawa padah, lebih baik dilayarkan saja bayi ini. Sampailah ke tempat mandi Fir'aun, sadai di situ. Maknanya perahu kecil ini tersadailah ke situ. Dan dikutip oleh keluarga Fir'aun. Dan isteri Fir'aun senang melihat bayi itu dan menyuruh atau dia mengatakan kepada Fir'aun supaya jangan bunuh dia. Jadikanlah dia anak angkat buat kita. Jadi tak adalah siapa yang tahu. Maka dipeliharalah Musa ini daripada sejak kecil. Apa jadi kepada ibu Musa? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan jadilah hati ibu Musa farigha, yang kosong. Mana bila
ya bayi ini sudah dilayarkan, maka ya ibu Musa pula sudah ya rasa kekosongan hatinya. Dan ibarat ayam yang kehabisan telur ataupun telur dia dah tak ada. Dia mengeram-mengeram, telur dah tak ada. Ya, kemudian ya dia pun dah jadi gila. Jadi ayam tu jadi gila. Ya. Jadi keadaan ibu Musa ni ya macam itulah, bila sudah kehilangan Musa, maka dia dah tak karuan, dah tak tentu hala. Ingkadat selatu bihi, bahawasanya hampir-hampirlah ia, sungguh ia nyatakan dengannya. Nyatakan ni maknanya hampir-hampir ibu Musa macam nak meraung-raung, nak memberitahu ke orang-orang, siapa nampak ya anak lelaki yang aku layarkan ni. Ya, aku layarkan dalam ya sungai Nil ni. Jadi ya hampir-hampirlah dia nak meraung-raung macam tu, nak tanya-tanya ke orang. Laula, jikalau tidak laula an rabatna ala qalbiha, jikalau tidak bahawa telah kami teguhkan atas hatinya. Maknanya kalau Allah tidak teguhkan hatinya, ya sudah tentulah dia akan meraung-raung, berkata kepada orang-orang tentang ya anaknya. Litakuna minal mu'minin, supaya ia jadi daripada orang-orang yang beriman. Jadi Allah teguhkan hatinya supaya dia jadi orang-orang yang beriman. Itulah ya kisah asal usul Nabi Musa alaihissalam zaman Fir'aun menyembelih anak-anak lelaki Bani Israel. Baik, sama lagi. Waqalat, dan telah berkata ia. Li ukhtihi, kepada saudara perempuannya. Kepada saudara perempuannya. Kusihi, ikutilah oleh engkau akannya. Ikutilah oleh engkau akannya. Paba surat, maka ia melihat. Ada telah ya. Maka telah ia melihat. Bihi, dengannya. Anil junub, dari jauh. Wahum, walhal mereka. La yash'urun, tidak mereka sedar. Baik. Ibu Musa yang tidak karuan lagi kerana kehilangan ya, cahaya mata yang dia dikasih, tapi tak boleh nak bela. Jadi dah tak karuan lagi. Wa qalat li ukhtihi, dan telah berkata ia kepada saudara perempuannya, saudara perempuan Musa, ya, namanya Maryam. Ya, bukan Maryam ibu Musa, ibu Isa, tapi ya nama dia juga Maryam. Ya. Saudara kepada Musa. Jadi ibunya kata kusihi, ikutilah oleh engkau akannya.
ya ikutilah ya jejak sampan itu. Jadi dia layarkan daripada sini, dia mengalir ke hilir. Cuba engkau selidiki ke mana dia sampai. Macam itulah. Baba surat ringkasannya lah ya. Ringkasannya ikuti, jumpa baba surat, maka telah melihat ia. Oh, dia dapat melihat. Macam besin lah, ibarat kita besin. Dimasukkan dalam besin, dilayarkan. Macam tu lah. Nampak benda tu. Anil junub, dari jauh dipandang. Wahum la yashurun, walhal mereka tidak sedar bahawa besin itu diperhatikan oleh seseorang yang namanya siapa? Maria. Baik, sama lagi. Ayat yang ke-12. Wa harramna, dan telah kami haramkan. Alaihi, atasnya. Al-maradi'ah, akan penyusu-penyusu. Min qablu, daripada sebelumnya. Faqalat, maka telah berkata ia, Hal adulukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu? Maukah aku tunjukkan kepada kamu? Ala ahli bait, atas ahli rumah. Yakfulunahu, mereka memelihara akannya. Mereka memelihara akannya. Lakum, untuk kamu. Wahum, walhal mereka lahu, baginya, nasihun, orang-orang yang ikhlas. Baik, saya masuk mula. Wa haramna alaihil maradi' min qabl, dan telah kami haramkan ke atasnya atas Musa al-maradi, akan penyusu-penyusu min qablu, daripada sebelumnya. Maksudnya, Nabi Musa dipelihara, diambil daripada tempat mandi manda itulah. Masalah satu pula, bila disusukan oleh ibu-ibu lain, tak nak dia. Musa tak nak susu. Jadi Musa ni menangislah. Dia tak nak susu. Ramailah ibu-ibu yang sanggup jadi penyusunya, tapi Nabi Musa tak nak. Itu jadi kalang kalibut. Jadi budak ni asyik menangis. Jadi Maryam ni dapat menyusup kepada
keluarga itu. Faqalat, lalu ia berkata, hal adulukum ala ahli baitin. Maukah aku tunjukkan kepada kamu atas ahli rumah? Yakfulunahu, mereka memelihara akannya lakum untuk kamu. Wahum, walhal mereka lahu baginya nasihun, orang-orang yang ikhlas. Jadi Maryam ini menawarkan, mau tak aku tunjukkan kepada kamu ada seorang ahli rumah atau seorang ibu. Dia orangnya ikhlas. Dia pandai memelihara budak-budak. Jadi tawaran itu diajukan kepada mereka sebab mereka pun dah mati akal lah. Sebab Musa tak nak susu orang lain. Macam tu. Baik, sama lagi ayat seterusnya. Faradatna, lalu telah kami kembalikan akannya. Lalu telah kami kembalikan akannya. Ila ummi, kepada ibunya. Supaya takara, ia dingin. Ia dingin. Dingin sejuk. Ia sejuk. Atau ia dingin ainuha, oleh matanya. Wala tahzana, dan tidak ia berduka cita. Lita'lama, dan supaya ia mengetahui. Anna, bahawasanya wa'dallahi, janji Allah, hakun, adalah benar. Walakinna, dan akan tetapi, aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, sama semula. Maka ceritanya, mereka setuju tawaran Maryam ini. Lalu diberikanlah anak ini untuk disusukan kepada perempuan yang dikatakan ikhlas tadi. Faradatnahu, lalu telah kami kembalikan akannya ila ummi, kepada ibunya. Sebenarnya perempuan yang ikhlas itu adalah ibunya. Jadi hal ini terpaksa dirahsiakan, disembunyikan. Jangan sampai diketahui bahawa itu adalah ibu Musa. Jadi bila dikembalikan kepada ibunya dan disusukannya, betul budak ni diam, elok. Jadi supaya taqarra ainuha, supaya ia dingin matanya. Maknanya dengan dikembalikan anak itu, maka ibu Musa rasa begitu tenang, tenteram, sejuk matanya. Wala tahzan, dan tidak ia berduka cita lagi. Wali ta'lama, dan supaya ia mengetahui anna wa'dallahi haqqun, bahawasanya janji Allah itu adalah benar. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak
mereka mengetahui. Ya, berdasarkan kepada ayat yang kita dah baca dulu, ayat 7, yang Allah telah mengilhamkan kepada Ibu Musa supaya susukan dia. Jika takut, layarkanlah dia ke dalam laut. Dan jangan kau takut, jangan kau duka cita. Kami, kata Allah, akan kembalikan kepada engkau semula. Jadi janji Allah benar. Bahawa diikutilah ilham itu. Akhirnya anak itu kembali kepada Ibu Musa. Tapi Ibu Musa tidak boleh memiliki. Sebab Bani Israel tidak boleh memiliki anak lelaki. Memang kena sembelih. Jadi hal ini tidak diketahui langsung oleh sesiapa, melainkan keluarga Musa sahaja. Maka setiap hari diantarlah anak ini kepada Ibu Musa untuk disusukan. Kemudian malam balik, dipulangkan ke pihak Firaun. Macam itulah. Tiap hari berulang alik. Musa dititipkan kepada ibunya untuk disusukan. Sedangkan kebanyakan mereka tak tahu hal itu. Orang yang ikhlas itu adalah Ibu Musa sendiri. Baik. Walamma. Sambung Walamma dan manakala. Balagha telah sampai ia. Asyuddahu dewasanya. Wastawa dan telah sempurna ia. Atainahu telah kami berikan akannya. Hukman, hikmah. Wa ilman dan ilmu. Wa kadzalika dan seperti itulah. Dan seperti itulah najzi. Kami balas al-muhsinin akan orang-orang yang buat baik. Baik, Walamma balagha asyuddah. Dan manakala telah sampai dewasanya. Maka Nabi Musa sampailah dewasa dalam pemeliharaan Firaun. Sebab dia adalah anak angkat Firaun. Sampai dewasa. Mengikut kedewasaan ialah umur 30 tahun. 30 tahun itu dikatakan sebagai dewasa. 40 tahun itu dah kira matang. Kematangan seorang itu umur 40 tahun. Lepas 40 tahun ke atas itu dikatakan sebagai tua. Jadi kalau dah 60 tahun warga emas sekarang disebut. Emas tu ada nilai. Warga emas. Ada nilai. Artinya umur yang dikatakan dewasa mengikut Quran ialah 30. Kematangan seseorang itu umur 40
40. Sebab itu Rasul-Rasul diutus pada umur kematangan, iaitu umur 40 tahun. Ya. Lepas itu barulah istilah dah tua. Dah tua. Jadi orang Jawa ni dia ada bahasa dia, satu tua satu tuek kata dia. Ya. Satu tua satu tuek kata dia. Ya. Kadang yang muda akalnya dah dewasa atau dah tua. Ya. Walaupun dia muda tapi dia matang. Akalnya dah tua. Itu dikatakan tua. Terkadang orang tua akal macam budak. Itu disebut tuek kata orang Jawa. Artinya itu tua tuek kata tuek. Tuek tu maknanya. Dia tidak matang tapi dah tua tapi tak ada matang. Macam tu. Yang muda kadang dia walaupun muda usianya tapi dia dalam dalam segi akalnya dia sudah matang. Itu dikatakan sebagai tua. Baik, kita teruskan lagi dengan cerita ini. Wastawa. Sekejap ya. Ada sekejap ya. Halo? 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 Baik, kita teruskan. Wastawa dan telah sempurna ia. Sempurna di sini, mengikut tafsir, ialah arba'inah sanah. Mana kesempurnaannya 40 tahun. Jadi asyuddahu tadi dewasa. Itu salasun sanah. Mana 30 tahun. Wastawa dan telah sempurna ia, sempurna umurnya 40 tahun. Nabi Musa sempurna sampai umur 40 tahun. Atainahu hukman wa ilman, dan telah kami berikan akannya hukman, hikmah dan juga ilmu. Maknanya hukman tu perkataan hikmah kebijaksanaan. Dan ilmu maknanya faham dalam agama. Ilmu kefahaman dalam agama. Allah bangkitkan dia sebagai nabi dan rasul. Kaza wa kazalika, dan seperti itulah najzil muhsinin, kami balas akan orang-orang yang buat baik. Begitulah Allah balas orang-orang yang buat baik. Itu saya kata Musa ini, nama Musa ni bukan Ibu Musa letak nama. Kalau Ibu Musa letak nama dipanggil Musa masa itu, akan diketahui oleh pihak Firaun, kena bunuh jawabnya. Jadi yang memberi nama Musa itu adalah daripada pihak Firaun sendiri. Jadi tersebutlah nama Musa itu. Baik, sama lagi ayat seterusnya. Wadakhala, dan telah masuk ia. Dan telah masuk ia Al-Madinah, ke kota. Ala atas, hin ketika, ghaflatin lalai. Min ahliha, daripada ahlinya. Fawajada, maka telah ia dapati.
Fiha padanya. Rajulaini, dua orang lelaki. Yaktatilani, ia berdua kelahi. Ia berdua kelahi. Haza ini, min daripada, syi'atihi golongannya. Wahaza dan ini, min daripada, aduwihi musuhnya. Fastaghathahu, lalu telah minta bantuan ia akannya. Saya ulang, lalu telah minta bantuan ia akannya. Allazi, oleh orang yang, min daripada, syi'atihi golongannya. Alallazi, atas orang yang, min aduwi daripada musuhnya. Fawakazahu, lalu telah menumbuk ia akannya. Musa, oleh Musa. Faqada, lalu telah mati ia. Alaihi, atasnya. Qala, telah berkata ia. Haza ini, min daripada, amali syaitan, amalan syaitan. Innahu, sesungguhnya ia, aduun, musuh. Mudilun, yang menyesatkan. Mubin, yang nyata. Baik, saya masuk mula. Wadakhalal madinata ala hina khoflatin min ahliha. Dan telah masuk ia ke kota atas ketika lalai daripada ahlinya. Maknanya, Nabi Musa ni jarang keluar. Ada tak ada, dia berlingkaran kawasan istana lah. Dia jalan-jalan ke kota ni, memang tak pernah lah. Satu hari, dalam keadaan orang-orang yang di istana itu lalai, dia pun curi-curi keluar pergi kota,
Bahwa jadafiha rajulaini, lalu telah ia dapati padanya di kota itu dua orang lelaki yaktatilani, ia berdua kelahi. Haza min syi'atihi, ini daripada golongannya. Maknanya seorang ni daripada puak Musa atau Bani Israel. Wa haza min aduwihi, dan ini daripada musuhnya. Mana seorang lagi ini adalah bangsa Fir'aun, iaitu bangsa Kipti. Ya. Jadi yang kelahi ini daripada golongannya Bani Israel dan orang Kipti. Orang Kipti ini musuh lah. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, ya, lalu telah minta bantuan ia akannya oleh orang yang daripada golongannya. Maknanya orang yang daripada golongan Musa, ya, atau sebangsa Musa lah, Bani Israel. Dia minta bantuan. Musa, tolonglah Musa, orang ni dia nak bunuh aku. Macam itulah ibaratnya. Dia minta tolong. Musa, tolonglah Musa, kata dia. Ya. Alalladzi min aduwi, atas orang yang daripada musuhnya diminta bantuan, ya, untuk dapat tolong daripada musuhnya ini, iaitu bangsa Kipti. Jadi Nabi Musa tak lengah, bahwa kaza Musa, lalu telah menumbuk ia oleh Musa. Musa pun tumbuklah musuhnya, ya, daripada kalangan bangsa Kipti ini ditumbuk. Faqadha, maka telah selesai ia. Selesai ni mana mati. Sesuai dengan mana mati di sini. Maka telah mati ia alai atasnya. Ya, sekali tumbuk mati. Nabi Musa ni tak pernah boxing. Ya. Sekali dia boxing, orang tu terus mati. Ya. Itulah orang-orang cari poin mana. Ya, ahli-ahli boxing ni pun cari juga. Ya. Poin mana Nabi Musa tumbuk ni, orang boleh KO. Dia cari poin tu. Ya. Kalau tahu poin tu, dia memang jadilah, boleh mati sekali tumbuk. Ya. Jadi setelah ditumbuk tadi, Nabi Musa kata, qala haza min amali syaitan, telah berkata ia ini daripada amalan syaitan. Innahu aduun mudilun mubin, sesungguhnya ia adalah musuh yang menyesatkan yang nyata. Jadi Nabi Musa rasa begitu menyesal kerana dia tak pernah bunuh orang, dan dia tumbuk tu kerana nak bantu. Orang tu minta bantuan. Ditumbuk. Ya. Dia tak disangka lah. Orang yang ditumbuk sekali tumbuk tu terus KO, mati. Ya. Jadilah rasa bersalah. Nabi Musa terasa begitu bersalah. Sebab dia tak pernah bunuh orang. Ya. Dia keluar sekali macam tu dah, ya, buat perangai bunuh orang. Tu dia rasa menyesal sangat. Ya. Baik, kita berhentikan sampai situ dulu. Untuk Al-Quran akan datang kita sambung lagi, ya. Apa kisah selanjutnya. Jadi kita teruskan dengan pelajaran surah kita. Kita tengok latihan-latihan yang diberikan. Baik, kita teruskan dengan pelajaran surah. Sekejap, ya, saya buka mic. Sampai bilangan berapa ni? 42. Ya? 42. 42, ya? Okey, 42. Bab Tasrif ajwar. Ya, tasriful ajwab min babi tafa'ala ya tafa'alu, tatawafa ya tatawafu, tatawufan, daripada perkataan tawaf, iaitu mengelilingi. Ada latihan di bawah, ya. Tamrinat, ya, latihan-latihan yang ada, iaitu 1 tatawwa'a, maknanya berbuat sunat.
Cuba sebutkan madi semula. Madi tatawwa'a mudhari' yatatawwa'u masdar tatawwu'an amar tatawwa' nahi la tatatawwa la tatatawwa la tatatawwa susahnya tato ada dua tata bahasa tu yang susah nak menyebut, berpusing lidah. Isim fa'il mutatawwi'un isim maf'ul mutatawwa'un makan zaman mutatawwa'un madi majhul tutuwi'an mudhari' majhul tatawwa'u maknanya berbuat sunat. Biasa kalau bab fiqh ni perkataan tatawu ya. Tatawu tu makna sunat, buat sunat tatawu, puasa tatawu. Itu maknanya puasa sunat ya, solat sunat ya. Itu kena biasakan dengarlah perkataan tatawu tu. Ya, biasa kalau kita fiqh kita belajar sebutan itu iaitu tatawu ya. Mana sunat. Okey, nombor 2. Ya, makna berlindung ta'ain wazal. Ya, wazal. Okey, bunyikan madi. Ta'awaza mudhari' masdar ta'awuzan amar ta'awaz nahi ta'awaz isim fa'il muta'awwizun isim maf'ul muta'awwazun makan zaman muta'awwazun madi majhul muwiza mudhari' majhul yuta'awwazun itu makna berlindung. Nombor 3 dengan makna dusta. Tazawwara. Cuba bunyikan. Tazawwara mudhari' tazawwaru masdar tazawwuran amar tazawwar nahi la tatazawwar isim fa'il mutazawwirun isim maf'ul mutazawwirun mutazawwarun makan zaman mutazawwirun mutazawwarun madi majhul tuzuwira mudhari' majhul mutazawwaru. Nombor 4 dengan makna bersugi. Tasin waw kaf. Cuba bunyikan madi. Tasawwaka mudhari' tasawwaku masdar tasawwukan amar nahi maka isim fa'il isim maf'ul mutasawwikun tasawwakun makan zaman
Mutasawwakun, mutasawwakun. Madi majhul, mudhari' majhul. Yusuwika, yutasawwak. Ya, bersugi, siwak. Siwak tu bersugi. Nombor 5, ia mana terang. Tanun waw ra. Tanun waw ra. Bunyikan madi. Tanawwara mudhari'. Ya tanawwaru masdar. Tanawuran. Amar nahi. Tanawwar la tatanawwar. Isim fa'il, isim maf'ul. Mutanawwirun, mutanawwarun. Makan zaman. Mutanawwarun, mutanawwarun. Madi majhul, mudhari' majhul. Wiro yutanawwarun. Tanawwara ni daripada perkataan nur. Ya, cahaya. Okey, nombor 6, mana kahwin, tazai waw jim. Cuba bunyikan madi. Tazawwaja mudhari'. Yatazawwaju masdar. Tazawujan. Amar nahi. Tazawwaj nahi. La tatazawwaj. Isim fa'il, isim maf'ul. Tazawwijun, mutazawwajun. Makan zaman. Mutazawwajun, mutazawwajun. Madi majhul, mudhari' majhul. Zawija yutazawwaju. Nombor 7. Nombor 7 mengadakan dusta. Mengadakan dusta. Takof waw lam. Bunyikan. Yutakawwalu. Lagi masdar. Takawulan. Amar nahi. Takawwala tatakawwal. Isim fa'il, isim maf'ul. Mutakawwilun, mutakawwalun. Makan zaman. Mutakawwalun, mutakawwalun. Madi majhul, mudhari' majhul. Tuwila yutakawwalun. Okey, nombor kita letak mana? Nombor 6. Nombor 6. Ikut wazan. Nombor 6. Kalau madi, kahwin. Kahwin ya. Mudhari'. Berkahwin. Berkahwin. Kalau masdar, berkahwinan. Amar, kahwinkanlah oleh engkau. Kahwinkanlah oleh engkau. Nahi, Janganlah engkau kahwin. jangan engkau kahwin. Isim fa'il, Yang kahwin. yang kahwin. Isim maf'ul, Yang dikahwinkan. makan zaman. Tempat kahwin. Tempat masa kahwin. Madi majhul. Telah dikahwinkan. Telah dikahwinkan ia. Mudhari'